Dan seterusnya seperti yang dimaklumkan oleh Fariha dan juga Zaim, dan kita akan berbincang lebih lanjut tentang strategi Lautan Biru Kebangsaan yang lebih dikenali sebagai NBOS, National Blue Ocean Strategy. Ini kolaborasi kreatif antara pihak Angkatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia. Jadi hari ini kami sangat-sangat bertuah dan berasa bangga kerana dua Commander in Chief ini berada bersama kita di set Malaysia hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada General Tan Sri Dr. Zulkifli Muhammad Zain, Panglima Angkatan Tentera. Assalamualaikum Tan Sri. Sihat ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya ialah Tan Sri Datuk Sri Khalid Abu Bakar, Ketua Polis Negara. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ini satu peristiwa yang bersejarah untuk kami lah. Dua-dua berada di sini pada satu yang masa yang sama, bercerita tentang sesuatu yang sangat-sangat penting. Kita bercakap tentang strategi Lautan Biru ni yang diperkenalkan, tujuannya untuk memastikan apa yang dilaksanakan itu kosnya rendah, impaknya tinggi, pelaksanaan cepat dan juga berdaya tahan ataupun sustainable. Dan saya difahamkan bermula 2010 dilaksanakan NBOS ini antara ATM dan juga PDRM. Barangkali Tan Sri Panglima nak perjelaskan lebih lanjut, silakan. Terima kasih Ali. Sekiranya dipandang kami berdua ni, pengurusan pokok kami ialah pertahanan dan keselamatan. Dan kami dalam Angkatan Tentera Malaysia, peranan pokok kami ialah untuk menentukan pertahanan negara dan juga kedaulatan negara terus terjamin. Walau bagaimanapun kami juga mempunyai peranan-peranan sekunder, peranan-peranan kedua, khususnya di dalam membantu kerajaan untuk pembangunan negara bangsa. Dan salah satu landasan yang kami gunakan ialah melalui National Blue Ocean Strategy ini, ataupun NBOS. Dan NBOS ini memberi platform ataupun landasan bagi kami sebagai titik pertemuan dengan Polis Diraja Malaysia untuk bekerjasama, berkolaborasi secara positif dan secara kreatif. Dan saya cukup bangga dengan ini kolaborasi kreatif ini, kerana ini adalah merupakan satu-satunya Malaysia adalah merupakan satu-satunya negara yang di mana kami berdua telah berkolaborasi dengan begitu baik sekali. Dan di bawah NBOS ini kita mempunyai inisiatif-inisiatif tertentu. Umumnya terdapat 7 inisiatif, tetapi 4 inisiatif utamanya ialah, yang pertama sekali ialah berkongsi sumber dan tanggungjawab di antara ATM dan PDRM. Dan dengan perkongsian ini, maka sebagaimana yang dinyatakan tadi, aktiviti-aktiviti di bawah program perkongsian sumber dan tanggungjawab ini dapat dilaksanakan dengan kos yang rendah, secara cepat dan mempunyai impak yang tinggi, khususnya terhadap rakyat. Itu adalah program pertama, inisiatif pertama. Inisiatif kedua ialah rondaan bersama ataupun joint patrol di antara PDRM dengan ATM di lokasi-lokasi yang terpilih. Khususnya di kawasan-kawasan yang dikenali sebagai hotspot areas, kawasan-kawasan panas. Yang ketiga ialah inisiatif rapat ataupun dipanggil rondaan awam, polis dan ATM. Dilakukan di kawasan-kawasan penduduk ataupun residential areas yang terpilih. Dan yang melibatkan awam ini melibatkan komuniti setempat seperti rukun tetangga, anggota polis dan anggota ATM. Kami meronda secara bersama di waktu malam di kawasan-kawasan yang terpilih itu, daripada jam tengah malam hingga ke 6 pagi keesokan harinya. Itu adalah inisiatif ketiga yang utama. Dan inisiatif keempat yang utama ialah berkenaan dengan program, kita akan panggil program remaja berwawasan. Program ini melibatkan kolaborasi di antara ATM, PDRM dan Kementerian Pendidikan, yang mana tujuan utamanya ialah untuk memantapkan lagi keyakinan dan karakter dan prestasi pelajar-pelajar yang kurang menyerah. So jadi itu adalah
4 inisiatif utama yang dilaksanakan melalui MBOS ini, antara PDRM dan juga ATM. Ya, dan banyak inisiatif lain juga yang turut digerakkan. Saya nak kepada Tan Sri Khalid, bila bercakap tentang dua badan yang berbeza dengan tugas yang berbeza, dengan cara kerja yang berbeza untuk memastikan pelaksanaan ini sempurna tu dari segi kerjasama tu bagaimana? Memang ada kekangan di peringkat mula lah. Tapi Alhamdulillah kami berjaya mengatasinya di atas kolaborasi yang berterusan ini. Dan bila kita bercakap tentang berimpak tinggi dan kos rendah tadi, memang dapat kita realisasikan. Contohnya penggunaan sumber bersama, pusat-pusat latihan ATM dan PDRM digunakan bersama untuk melatih rekrut-rekrut kami, dan juga dalam rondaan bersama dapat mengurangkan penggunaan resources PDRM, tetapi kita kongsi bersama dalam tugas menjaga keselamatan negara dan meningkatkan rasa selamat di kalangan masyarakat. Ya. Pada masa yang sama pastinya ada cabaran tertentu untuk memastikan setiap inisiatif, terutama inisiatif utama ini nak dilaksanakan, seperti rapat, kena memberikan bukan saja sumber manusia tetapi juga aset dan sebagainya. Apa antara cabaran dan bagaimana melaluinya? Yang pertama sekali, untuk meningkatkan atau meyakinkan orang ramai. Pada mulanya mereka rasa terkejut dengan kehadiran tentera di on the streets, apabila, tetapi lama kelamaan kehadiran kami bersama-sama tu boleh diterima. Dan orang bertanya pula, mana pergi, kalau tak nampak tu mana pergi tentera, mana pergi ni kan. Jadi saya rasa pada seperti mana saya sebut tadi, peringkat permulaannya adalah sedikit masalah dari segi kefahaman orang kita sendiri, kerana belum pernah dilakukan. Mereka bersama-sama membuat rondaan, mereka latih bersama, kita secara selut kita pun berlainan. Tetapi Alhamdulillah sekarang ni dah jadi biasa dan kedua-dua pihak boleh menerimanya dengan baik. Begitu juga dengan masyarakat, dapat menerima kehadiran kami bersama-sama dengan baik. Tan Sri Zulkifli pastinya ada pandangan tertentu dari segi cabaran. Sebenarnya cabaran-cabaran ini, tujuan utama MBOS ini ialah untuk memecahkan tembok di antara agensi-agensi kerajaan. Selama ini kami berdua berkhidmat di dalam silo masing-masing. Jadi Alhamdulillah dengan MBOS ini, maka silo itu dapat dipecahkan dan kami dapat berkhidmat, bekerjasama, berkolaborasi dengan baiknya. Seperti mana yang dikatakan dahulunya bahawa tentera dengan polis ini adalah musuh tradisi, tetapi dengan MBOS ini kita dapat memecahkan pemikiran sedemikian mindset, kerana kita dan melalui MBOS ini kita telah berkolaborasi sampai ke puncak, di mana yang kita tidak sekali-kali sangka akan terjadi kolaborasi ini, sehingga ke puncak kita ke medan pertempuran secara bersama sewaktu pelaksanaan operasi Daulat tempoh hari. Jadi dengan pecahnya silo itu, maka kami dapat bersama-sama. Cuma yang MBOS tidak dapat menukarkan kami lagi ialah cara kami hormat kan. Iaitu nobody can do that. Yang amat berhormat Perdana Menteri pun tidak dapat menukarkan cara-cara kami buat tabik hormat. Yang lain okey. Tapi itu bukan masalah kepada dalam pelaksanaan lah. Itu sekadar protokol ataupun salutation sajalah dan bila kita cakap tentang kerjasama ini dan membabitkan orang awam dan sebagainya, kita ambil contoh rondaan bersama ini, dan difahamkan indeks jenayah turun apabila dilaksanakan kerjasama antara PDRM dan juga dan juga ATM. Tan Sri Khalid barangkali boleh perjelaskan dengan keterbukaan dan penerimaan orang awam, dan mungkin pelaksanaan itu berbeza sikit kalau dibandingkan dengan PDRM melakukan secara sendiri.
Memang kita dapat lihat impaknya seperti saya sebut tadi, di mana indeks jenayah dapat kita kurangkan, dan begitu juga dengan kes-kes pecah rumah dan juga kes-kes jenayah jalanan ni, semuanya menurun sekarang ni. Khususnya di kawasan-kawasan yang kita jalankan rondaan bersama, yang kita, contohnya kita sekarang ada 70 kawasan, 70 kawasan di 28 daerah yang kita laksanakan rondaan bersama ni, dan kita juga sedang berbincang untuk meningkatkannya ke 100 kawasan, insyaAllah. Dan kawasan-kawasan ini adalah kawasan-kawasan yang berhampiran dengan kem tentera, dan secara berperingkat-peringkat saya rasa dengan perluasan kawasan rondaan, saya yakin bahawa jenayah yang saya sebut tadi terus dapat kita turunkan, dan pada masa yang sama kita dapat meningkatkan rasa selamat dan keyakinan masyarakat terhadap keadaan keselamatan. Ya, itu dari segi penjagaan keselamatan. Dan untuk program remaja berwawasan ini, pendekatan PDRM sendiri bagaimana? Kami bersama-sama dengan Angkatan Tentera memang sentiasa mengenal pasti remaja bermasalah ni, khususnya mereka di kalangan penuntut sekolah, yang bermasalah ini, dan kita bawa dia macam sama camp lah, di kem-kem tentera, dan polis dan tentera akan bersama-sama cuba orang kata mengubah apa juga perangai mereka itulah, insyaAllah. Ini drill ikut militeri punya tu. Ya, izinkan saya memperincikan sedikit berkenaan dengan berkongsi sumber dan tanggungjawab di antara ATM dan PDRM ini. Ya, pada awal tahun 2011 kami telah mengambil alih pos-pos operasi PDRM. Terdapat lebih kurang 80 pos-pos tersebut di pesisiran pantai barat Semenanjung Malaysia. Untuk mengendalikan operasi-operasi yang dikendalikan oleh anggota-anggota pasukan gerakan am ataupun BGA pada waktu itu. Jadi kami mengambil alih dan kami dapat membebaskan lebih kurang 600 anggota-anggota PGA untuk melaksanakan tugas-tugas rondaan di kawasan-kawasan hotspot. Ya. Itu kami laksanakan daripada awal November 11 sehinggalah pada Mei 2012 kami sudah balik selama 18 bulan kami melakukan untuk membolehkan anggota-anggota PGA membantu anggota-anggota polis yang lain untuk mengurangkan kadar jenayah di kawasan-kawasan hotspot. Dan kami juga pada tahun 2012 juga, pada semenjak November 2012 kami telah mengambil alih pelaksanaan operasi wawasan di Kelantan, di antara sepadan Malaysia Thailand di Kelantan, bermula daripada kawasan Perkalang Kubur sehinggalah ke Rantau Panjang. Ini dapat membolehkan lebih kurang 200 anggota-anggota pasukan gerakan am itu untuk ditugaskan di kawasan-kawasan hotspot yang lain. Dan pelaksanaan wawasan ini dilaksanakan hinggalah sekarang. Dan impaknya adalah baik oleh kerana rakyat terus merasa yakin dengan keselamatan di sepadan itu. Dan kita dapat membendung gejala-gejala seperti penyeludupan dan sebagainya di kawasan-kawasan sepadan itu sebut. Berkenaan dengan PRB ataupun program remaja berwawasan, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Tan Sri Khalid tadi, ialah kita melaksanakan dalam 2 peringkat selama setahun setiap program itu. Peringkat pertama ialah kita lakukan di waktu sekolah. Keterapannya sekali dalam 2 minggu. Sekali dalam 2 minggu dilaksanakan oleh anggota tentera, polis dan juga daripada Kementerian Pendidikan. Kolaborasi antara 3 agensi ini. Dan pada penghujung tahun itu kita adakan sebagaimana dimaklumkan summer camp selama seminggu, lebih kurang seminggu, di mana semua sekali peserta-peserta program remaja berwawasan daripada sekolah-sekolah dikumpulkan
Jadi summer camp tu bergantung kita mempunyai daripada jumlah peserta 200 hingga ke 500 orang. Nah, untuk gabungkan mereka sekali. Alhamdulillah impaknya, hasilnya adalah baik sekali kerana kita dapat maklum balas daripada guru-guru dan juga kita membuat survey bahawa kita dapat lihat bahawa impaknya peserta-peserta di dalam program ini lebih menyerlah, lebih yakin diri dan prestasi mereka lebih meningkat. Jadi karakter building itu telah berjaya dan kita akan memperkembangkan juga ini ke sekolah-sekolah yang lain. Okey. Dan itu bercakap tentang program remaja berwawasan. Sedikitlah harapan kalau boleh saya tanya Tan Sri Khalid tentang, sebab bila sebutkan NBOS ini salah satu ciri-ciri perlu ada sustainability. Jadi apa selepas ini yang diharapkan dari segi kolaborasi Strategi Lautan Biru ini bersama dengan ETM? Selain daripada kita memperluaskan inisiatif yang ada, seperti mana disebut tadi 7 inisiatif yang sedia ada itu, kita sentiasa duduk berunding melihat apa lagi inisiatif-inisiatif yang mana kita boleh berkolaborasi dalam kita mewujudkan impak tinggi terhadap masyarakat dan juga menjimatkan kos. Jadi dalam hal ini insya-Allah kita akan mengutarakanlah beberapa inisiatif lagi yang akan kita laksanakan bersama-sama. Sedikit harapan daripada Tan Sri. Harapan saya ialah kita antara PDRM dengan ATM, kita mempunyai apa yang dipanggilkan jawatan kuasa polis tentera yang kami di peringkat tertinggi berbincang setiap penggal every 3 to 4 months dan di situlah kita akan melihat di manakah ruang-ruang yang wujud untuk kita berkolaborasi di bidang-bidang yang baru selain daripada kita perkembangkan yang sedia ada. Dan alhamdulillah kita mendapat sokongan padu daripada rakyat jelata dan juga sokongan daripada kerajaan. Kerana walaupun ianya kos rendah sepertinya dan dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat dan cepat dan berimpak tinggi. Contohnya perkongsian sumber di mana pusat-pusat latihan tentera digunakan oleh PDRM untuk melatih rekrut-rekrutnya. Dengan ini PDRM dalam masa yang singkat telah dapat menjana sebanyak lebih kurang 1,500 anggota PDRM baru. Tidak perlu, kalau nak tunggu terpaksa tunggu 2-3 tahun untuk membuat pusat latihan yang baru. Dan ini tidak ada kos, dia ada. Dan impaknya tinggi, dapat menjana 1,500 anggota PDRM yang baru. Itu istimewanya. Baik, Tan Sri, terima kasih banyak-banyak. Pastinya lepas ini banyak lagi inisiatif yang akan kita ketengahkan dan akan kita war-warkan kepada umum untuk kemaslahatan rakyat Malaysia. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih sudi bersama kami, Tan Sri Zulkifli dan juga Tan Sri Khalid. It's an honor to have both of you on the show. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi General Tan Sri Dr. Zulkifli Mohamad Zain, Panglima Angkatan Tentera, dan juga Tan Sri Datuk Sri Khalid Abu Bakar, Ketua Polis Negara bersama dengan kita, dan kita doakan terbaik untuk PDRM dan juga untuk Angkatan Tentera Malaysia. Terima kasih.